الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasulnya. Nescaya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kamu dua bahagian dan menjadikan untuk kamu cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan dia, yakni Allah, akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hadid ayat 28. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, baiklah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita meninggalkan segala larangannya dan tegahannya. Dan ingatlah, hanya dengan bekalan takwa sahajalah kita akan mendapat keberkatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Sidang hadirin jemaat sekalian, member pada hari ini akan membicarakan suatu khutbah yang bertajuk nikmat untuk disyukuri. Seiring dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui surah Fatir ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Maksudnya, wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatu selain Allah. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, dan tiada Tuhan melainkan Dia. Mengapa kamu rela dipalingkan, yakni dari menyembahnya? Sidang jemaat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Razzaq, telah mengurniakan terlalu banyak nikmat kepada kita semasa kita hidup di dunia ini. Perkataan nikmat dapat difahami sebagai segala bentuk kesenangan dan keseleksaan bagi memenuhi keperluan hidup yang secara lazimnya dikehendaki dan disukai oleh setiap insan. Antara nikmat tersebut ialah nikmat iman, Islam, nyawa, kesihatan fizikal dan mental, rezeki makanan, kebahagiaan keluarga, ilmu pengetahuan, kebahagiaan kehidupan, kemerdekaan, keamanan, keharmonian, kemakmuran dan sebagainya. Sesungguhnya kita tidak mampu untuk menghitung nilai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurniakan kepada kita sebagai hamba-Nya. Tujuan Allah mengurniakan berbagai nikmat kepada kita adalah untuk membuktikan keagungan, kebesaran dan kekuasaannya. Nikmat itu jugalah yang memudahkan segala urusan dalam kehidupan keseharian kita, dan nikmat itu jugalah menguji keimanan dan kesabaran, serta menguji sejauh manakah kita mensyukuri dan memanfaatkan
ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang kita kecapi pada hari ini akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Maksudnya, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari akhirat kelak tentang segala nikmat yang telah kamu nikmatinya. Dalam hal ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda melalui hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mafhumnya, sesungguhnya yang pertama ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak ialah tentang nikmat-nikmat, dengan diucapkan kepadanya, bukankah kami telah berikan kesihatan kepada tubuh badan kamu dan kami berikan air minuman yang sejuk. Oleh yang demikian, kita mestilah sentiasa mensyukuri dan menghadapi dan menghargai setiap nikmat yang diperoleh dengan sentiasa mengingati Allah sebagai pemberi nikmat. Bersyukur itu boleh kita laksanakan melalui 3 cara, iaitu pertama, bersyukur dengan hati, iaitu menyedari dan meyakini bahawa setiap nikmat dan kurniaan yang diperoleh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersyukur dengan lisan, iaitu dengan memuji Allah sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, iaitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan segala nikmat kurniaan itu untuk tujuan kebaikan. Selain itu, kita juga disarankan untuk berusaha berkongsi nikmat yang dimiliki bersama-sama dengan golongan yang memerlukan seperti fakir miskin melalui zakat, bantuan, sumbangan dan sedekah sebagai tanda menzahirkan nikmat kurniaan itu. Ingatlah bahawa Allah adalah pemberi nikmat yang mutlak dan dia amat suka melihat kesan nikmat itu dimanfaatkan dalam kalangan hamba-Nya. Lantaran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Maksudnya, sesungguhnya apabila Allah mengurniakan sesuatu nikmat kepada hamba-Nya, maka Allah suka agar nikmat itu memberikan kesan kepada diri hamba tersebut. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kebaikan bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita diberikan keberkatan dan sentiasa merasa cukup terhadap nikmat yang kita miliki, mendapat kelapangan dada dan ketenangan hati, serta sentiasa menggunakan nikmat tersebut dengan sebaiknya pada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terdapat sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya di surah Sabah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-Ku yang bersyukur. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika menghuraikan ayat ini, beliau menyatakan bahawa tidak ramai dalam kalangan manusia membalas nikmat Allah dengan bersyukur. Malah ada juga sebahagian manusia yang tergamak menggunakan nikmat ke jalan maksiat dan dosa. Justru kita harus ingat bahawa seseorang itu tidak dikira bersyukur apabila menggunakan nikmat Allah kepada jalan yang dimurkainya. Tindakan seumpama ini dianggap kufur nikmat dan balasannya ialah siksaan yang amat pedih pada hari akhirat kelak. Maka marilah kita hendaklah sentiasa berwaspada bahawa antara akibat tidak bersyukur dengan nikmat Allah ialah apabila tidak merasa pernah cukup dengan nikmat yang dikurniakan. Nikmat-nikmat yang diperoleh ini boleh ditarik balik oleh Allah pada bila-bila masa dan hilang dalam sekelip mata sahaja. Hidup dalam kesempitan, hati selalu berasa keluh kesah, gelisah dan tidak tenang kerana tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, akhir-akhir ini
kita dapati bahawa peningkatan kes COVID-19 terutamanya di negeri kita, negeri Kedah Darul Aman ini makin bertambah dengan banyaknya. Oleh itu, member menyeru kepada sekalian hadirin yang berada dalam masjid ini, marilah kita bersama-sama berusaha bersungguh-sungguh untuk mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan menyesuaikan diri dengan normal baharu. Seperti penjarakan fizikal di tempat awam, sentiasa memakai pelitup muka dan kerap membasuh tangan sebagai salah satu usaha bagi mengekang penularan wabak ini. Janganlah kita alpa dan leka kerana perjuangan kita masih belum selesai. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini akan dapat membantu perjuangan ini dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Maksudnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitung dan menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha besar, pengampun lagi Maha penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارئة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. إن الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang banyaknya. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man thalla alayya wahidatan thallallahu alaihi ashra. Sesiapa berselawat ke atasku sekali selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Riwayat Muslim. Seperti mana juga disebutkan dalam sebuah hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia memperuntukkan semua masa doanya untuk berselawat, maka Nabi menjawab dengan sabdanya, "Idzan tuqfa hammak wa yughfir laka dhanbak." Jika demikian, terhindarlah duka citamu dan diampunkan semua dosa-dosamu. Riwayat At-Tirmizi. Sebaliknya bagi mereka yang bakhil untuk berselawat, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, "Al-bakhilul ladzi man dzukirat 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang bakhil ialah mereka apabila mereka disebut nama aku, mereka tidak berselawat ke atasku. Riwayat At-Tirmizi. Justru buktikanlah perasaan kasih dan sayang kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sentiasa berselawat kepada baginda Nabi, terutamanya apabila nama baginda Nabi disebutkan,
maka segeralah menjawab sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bi salati wassalam ala nabiyyihil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده ولية رمى مولى تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى له خير الزاد إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.